Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan agenda majlis ilmu di Masjid Al-Ghufran ini dalam siri-siri tadabbur Al-Quran, untuk kita memahami kitab yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan anugerah yang terbesar, mukjizat yang berkekalan. Tidak ada siapa yang boleh mencabar Al-Quran kecuali dia tercabar. Itu yang dikatakan oleh para ulama kita, siapa dia cabar Al-Quran, insya-Allah dia yang tercabar. Sudah berapa ramai pengkaji-pengkaji daripada timur dan barat yang mengkaji Al-Quran, akhirnya mereka yang masuk Islam. Jadi para jemaah sekalian, tajuk yang kita bincang di sini tajuk yang berkait dengan isu semasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ia menjadi suatu muhasabah kepada kita sebelum kita dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla, iaitu isu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggalakkan kita supaya sentiasa tolong menolong, al-muasah, menjiwai kesusahan orang yang susah. Namun begitu, apabila datang satu sistem, iaitulah sistem yang terlibat dalam keuangan kehidupan manusia, memberi hutang dengan faedah, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nama riba, maka banyak kepincangan yang berlaku di dalam dunia ini dan juga kepada umat Islam dan umat yang lain. Jadi untuk kita tadabbur ayat pada kali ini dalam siri Mau'izah Al-Mufassirin, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar pencinta Al-Quran, buka ayat 129 surah Ali Imran, 130 131, insya-Allah. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada tafsir ataupun huraiannya dan hikmah di sebalik larangan yang tersebut. Kita baca serentak ya, supaya tidak ambil masa lama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ayat 129. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah jualah
segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Ta'ala mula perbincangan kita ini dengan menyatakan kuasa Dia, memperkenalkan dirinya zatnya yang maha agung. Siapa Allah? Allah pemilik langit dengan bumi. Yaghfiru liman yasha, Allah mengampunkan siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya, yang berdosa, yang tak berdosa, yang bertaubat, yang bersalah dan bertaubat. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya. Itu kuasa mutlak Allah. Wallahu ghafurur rahim. Walaupun ayat ini adalah bentuk ancaman, tapi Allah akhiri dengan kasih sayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bermakna kita kadang-kadang bila sebut ayat tentang Allah yu'adzibu man yasha, Allah akan mengazabkan siapa yang dikehendakinya, kita akan rasa lemah, kita rasa tidak bermaya, sebab semua kita anak Adam. Yang dikatakan anak Adam ni semuanya bersalah. Tapi kesalahan itu boleh dihapuskan atau diperbetulkan dengan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah Ghafur, Allah Rahim. Dua sifat yang cukup memberi ruang kepada kita untuk membetulkan kesilapan-kesilapan yang lalu. Kemudian datang arahan. Allah SWT telah beri kepada kita arahan supaya meninggalkan salah satu daripada amalan jahiliyah yang berlaku pada zaman dulu dan dia berterusan pada zaman sekarang. Iaitulah ayat 30. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Ayat ini dia panggil la mafhumalah. Maknanya tak boleh kita faham sebalik. Mana kalau riba berlipat ganda tak boleh, mana riba sikit-sikit ringan-ringan boleh ke? Jawabnya tidak. Itu dia panggil tidak ada mafhum mukhalafah. Jadi takut dia kata, oh, yang tak boleh tu yang banyak. Mungkin 20% tak boleh. Kalau setakat 5, 10 okey. La. Itu dia panggil tidak ada kefahaman di sebalik. Para jemaah sekalian, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu dosa, suatu maksiat yang berlaku. Kata di para ulama Islam tentang perjalanan pengharaman riba, juga sebagaimana pengharaman arak, dia tidak turun sekaligus. Sebab arak di antara minuman rasmi golongan jahiliyah yang memang sukar untuk mereka nak tinggalkan dengan kun fayakun. Sekarang haram, tinggal terus sukar. Allah SWT beri satu didikan. Langkah yang pertama, ada baik ada buruk. Langkah yang kedua, jauhkan ketika nak solat. Langkah yang ketiga baru diharamkan. Masalah riba, mengikut dalam sejarah dunia ini, tahrimur riba, pengharamannya awal fil ahdil makki, waktu di Mekah sudah ada ayat. Tuan-tuan tanda sedikit, dia panggil kronologi pengharaman. Ayat surah Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Mana apa-apa yang kamu jadi ambil riba supaya kamu mendapat kepulangan yang lebih daripada harta manusia, la yarbu indallah, mana tidak ada keuntungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu peringkat yang pertama. Kemudian datang ayat kita ini fil ahdil madani, maka dia beri secara soreh, secara direct, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Kemudian datang ancaman yang dahsyat. Setelah diberi peringatan, setelah diberi amaran,
Maka ayat Al-Baqarah bermula daripada ayat 278 sehingga ayat 279, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Para jemaah sekalian, buka ayat ni sebab kita mesti tadabbur ayat ni mengikut perkata. Kita nak tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam pengharaman satu perkara. Dia ayat ini hukum sekaligus mendidik. Dia tidak hukum begitu keras, tanpa didikan, tanpa tarbiyah. Itu gaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hamba dia. Yang pertama sekali, ayat Al-Baqarah 278, Allah mula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kata di Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah, dia kata kalau kamu dengar dalam Quran Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, buka telinga, celik mata, lapangkan dada, kerana di sana akan adanya arahan yang mesti kamu patuhi, ikut, atau larangan yang mesti kamu tinggalkan. Kita dalam dunia ni dua saja, sama ada arahan atau larangan. Maka setiap arahan mesti dipatuhi, setiap larangan mesti ditinggalkan. Tapi gaya bahasa Allah Ta'ala gunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Artinya kalau kamu benar-benar beriman, bukalah hati kamu, buka mata, buka dada. Yang kedua, ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Belum lagi datang hak pengharaman. Dicuit kita kali yang kedua, kalau kamu beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian baru datang ayat wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan saki-baki riba yang masih ada dalam akaun-akaun, yang masih ada lagi dalam perjanjian-perjanjian lama. Mungkin sebelum kamu masuk Islam dulu kamu dah buat, mungkin zaman jahiliah dulu kamu lakukan. Untuk kita yang sudah Islam, yang sudah beriman ini, mungkin di zaman kita belum belajar dulu, kita terjebak dengan perangkap-perangkap maut daripada sistem-sistem keuangan yang berteraskan kepada riba. Maka Allah kata wadharu, tinggalkan. Ditutup ayat ini dengan satu sentap yang cukup berat, in kuntum mu'minin, kalau benar-benar kamu beriman. Maknanya kalau kamu iman kamu belum kuat, iman kamu belum mantap, pasti kamu tidak akan peduli dengan arahan ini. Ini para jemaah satu ayat yang penting. Kenapa? Sebab Allah mula dengan seruan kepada orang beriman, seruan kepada bertakwa, barulah dia minta supaya tinggalkan saki-baki riba yang ada, yang masih ada, yang masih lagi saham-saham yang tak patuh syariah, tinggalkan. Maka disentak kita dengan in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman, iman terpasak dalam hati kamu, ubahlah. Kemudian ayat 279, ayat ini ayat peristiharan perang yang cukup berat. Fa illam taf'alu, Allah kata fa illam taf'alu, kalau kamu tak nak juga, masih berdegi juga, masih lagi tak hirau, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulihi, kamu istihalah peperangan dengan Allah dengan Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan, para ahli tadabbur, pencinta Al-Quran, tidak ada ayat Allah ajak berperang dengan Allah dengan Rasul kecuali dalam isu riba. Orang tak salat dia tak ajak berperang macam ni. Orang yang tak tutup aurat tidak macam ni. Tapi kenapa riba ni terlalu keras sehingga diajak fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang pakar dalam bidang tafsir Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, Ibnu Abbas, dia kata apa? Siapa tak mau berhenti dengan riba, siaplah pedang, siapkan senjata untuk dia bertempur, berperang dengan Allah dengan Rasul di akhirat. Allahu Akbar. Baik, Allah yang maha adil,
kesalahan yang lalu tidak menyebabkan kita kerugian yang berterusan, maka Allah kata, wa in tubtum, sekiranya kamu sudah bertaubat, sekiranya kamu nak betulkan balik channel perjalanan hidup kamu, falakum ru'usu amwalikum, bagi kamu kepala modal asal. Mana kita melabur dalam saham ni 1 juta contohnya, sekarang ni dia sudah naik 1.200.000 hasil daripada keuntungan muamalah dengan riba. Maka kamu boleh ambil 1 juta yang asal modal, kamu boleh ambil 200.000 hasil daripada pulangan daripada riba itu tidak boleh digunakan, tidak boleh menjadi milik kita, kerana dia bukan milik kita. Habis kita nak buat apa? Kita serahlah kepada Baitul Mal. Mereka akan gunakan saluran-saluran untuk kegunaan awam, kegunaan umum yang diputuskan oleh pihak majlis fatwa mengikut pandangan para fuqaha Islam. Maka Allah kata apa? La tazlimuna wa la tuzlamun. Mu jangan zalim orang dan jangan juga, kamu juga tidak dizalim. Maknanya modal kita tak kehilangan, modal kita tidak rugi, tetapi yang ruginya iaitulah hasil daripada riba yang tidak diiktiraf oleh syariat, itu yang dikatakan rugi. Ini kronologi pengharaman yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita tahu peringkat yang pertama surah Ar-Rum ayat 39, kemudian datang pula Ali Imran 130, datang pula Al-Baqarah 278, 279. Ini kata putus. Kalau masih tak mau berhenti juga, istiharlah peperangan dengan Allah, dengan Rasul. Dalam ayat yang saya mula tadi, saya minta maaf lah, kita sepatutnya kena turun naik ayat, sebab susunan dia itu mengikut kronologi. Maka Allah Ta'ala sebut di akhir ayat Ali Imran yang kita baca awal tadi, ya ayyuhallazi, ayat 131, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dalam ayat ini Allah istighfar perang. Dalam Ali Imran Allah kata apa? Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Adalah kamu takut, jauhkan diri kamu daripada api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, orang yang degil, orang yang kerah kepala, orang yang tidak mau bertaubat daripada dosa-dosa riba yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, secara ringkas kita tidak akan masuk pada detail, cuma tajuk kita ini lebih kepada motivasi diri, muhasabah sebelum kita dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita masuk kepada Mau'izatul Mufassirin, ambil daripada tafsir Al-Allamah At-Tahir Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala, seorang ulama. Dia kata dalam kitab dia, Tahir Ibnu Ashur ni kitab dia yang menarik, cuma besar kitab dia, namanya At-Tahrir wa Tanwir. At-Tahrir wa Tanwir. Dia kata ayat ini, ayat riba ini, hikmatu tahrimir riba. Apakah hikmat pengharaman riba? Setiap syariat kita ada dua. Kalau yang diarahkan, yang diperintahkan, kenapa disuruh kita buat? Ataupun pengharaman, kenapa diharamkan? Untuk para jemaah mungkin ada yang berminat nak mencari hikmah di sebalik pensyariatan atau pelarangan. Ada sebuah buku yang saya terjemahkan, diterbit oleh Telaga Biru. Buku ni nama dia Keindahan Islam. Keindahan Islam. Dalam kitab ini kita dah bawa beberapa tajuk daripada awal lagi lah, daripada akidahnya, tauhid, salat, rukun Islam yang 5, dan juga dari sudut akhlak, kenapa dibenarkan, kenapa diharamkan. Adalah sekurang-kurangnya, walaupun tidak semua, tidak keseluruhan, tapi ada sebahagian besar dalam syariat ini terjawab dari sudut kenapa. Nama buku dia Keindahan Islam. Keindahan Islam. Baik,
Kata Syekh At-Tahir rahimahullah, wa hikmatu tahrimir riba. Hikmat Allah Ta'ala haramkan riba itu kenapa? Hiya qasdu syariati, tujuan syariat nak meletakkan di atas bahu umat ini suatu sifat dia panggil muasah, sifat tolong-menolong, sifat bertimbang rasa, sifat kasih sayang daripada orang-orang yang berada, orang yang kaya kepada orang yang berhajat. Kita ada duit, ada jiran tetangga kita, ahli masyarakat kita, orang yang memerlukan keuangan tapi dia tak ada sumber. Maka di sana Allah Ta'ala syariatkan satu pensyariatan, nama dia Al-Qardul Hasan, sistem berhutang. Dibenarkan berhutang. Mana kata bila berhutang, hutang ni kena bayar balik, itu je. Hutang 1,000 bayar 1,000. Tak boleh ke kalau kita hutang 1,000 bayar 1,050? Jawabnya tidak. Bahkan apa saja pinjaman yang menarik pulangan faedah, maka itu dikira riba. Dalam kaedah mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang memberi pulangan kepada tuan hutangnya, maka itu dia telah dilarang kerana dia termasuk dalam riba. Ahli fiqh kata, kita bagi pinjam pada orang satu benda lah, apa benda tadi, motosikal kata, kita bagi pinjam. Tapi kita syarat dia, mau nak hantar motor aku ni kena bawa buah durian ke buah apa, itu pun sudah dikira jarra naf'an. Oi, payuh macam ni. Nah, tetapi kalau orang tu sudah dipinjam, dia sendiri bawa tanpa perjanjian, itu dibenarkan. Penuh dalam motor, kebetulan orang kampung kan. Pinjam, mari aku pinjam motor kau nak ambil durian, balik-balik durian penuh. Bismillah, tidak jadi masalah. Tapi syarat tidak boleh. Itu kaedah. Kita kadang-kadang main-main dah. Anak pinjam boleh, jangan lupa bawa. Nah. Kalau habis minyak kereta aku sudah isi lah. Dia yang guna, dia guna, kenapa pula kita nak isi? Ataupun kalau payah kita guna ijar, sewa, lagi senang. Kita tetapkan harga. Mu nak pinjam 2 jam RM20. Itu lain. Baik. Maknanya dilahirkan dalam sistem dunia Islam ni Al-Qardul Hasan, pinjaman tanpa faedah. Ataupun kalau kita rasa orang ni macam liar lah sikit nak bayar-bayar ni. Dia ni pinjam pandai. Kata orang waktu nak meminjam, lembut gigi dari lidah. Waktu nak bayar jangan main. Istihar perang dengan kita, bukan perang. Nah, cari dia tak jumpa, nombor telefon kita pun kena blok dah kat dia. Bukan nak bayar. Maka satu sistem lagi, supaya harta kita tidak hilang begitu saja, maka diberinya sistem gadaian. Farihanun maqbudah. Jadi Allah kata, kita benarkan ambil gadaian. Mu nak pinjam, nak hutang boleh, tapi mari gadaian tak senang. Letaklah apa-apa saja yang setimpal dengan kadar pinjaman yang dia pinjam. Maka kita kata itu dibenarkan. Baik. Jadi di sini ulama kita berbeza sedikit tentang mana lebih baik kita sedekah dengan kita beri hutang. Mana baik? Ramai yang mengatakan al-qardu martabatun duna sadaqah. Beri hutang, martabat dia lebih rendah daripada sedekah terus. Ada juga yang mengatakan tak. Orang yang datang berhutang, dia sudah terdesak. Tak ada sumber lain. Tak ada jalan yang dia boleh menyelamatkan diri dia, nak beli ubat ke, nak apa saja keperluan dia ni, kecuali melalui hutang. Mana orang yang sanggup beri hutang kepada orang yang terdesak, lebih baik daripada sedekah. Kita kata wallahu alam, yang zahirnya as-sadaqatu, sedekah lebih afdal daripada bagi hutang. Sebab sedekah kita lepas terus. Hutang ni masih lagi bebanan. Kamu kena bayar bila-bila tarikh yang ditetapkan. Baik. Wahwa darbun minal muasat. Namun begitu, hutang ke sedekah ke termasuk dalam ciri-ciri bertimbang rasa, bersimpati kepada orang yang berhajat. Allahu Akbar. Jadi ada timbang rasa yang fardu, ada yang sunat.
Yang timbang rasa yang fardu tu apa? Agak-agaknya apa dia, tuan-tuan? Hak fardu, apa dia? Zakat. Zakat lil muasa. Harta orang kaya untuk diperturunkan kepada orang miskin, tapi ijbari secara paksa. Ijbari secara paksa maknanya 1/40 daripada harta awak hak orang miskin. Nak ke tak nak, suka ke tak suka, setuju ke tak setuju, mesti kena setuju. Saya tak nak bagilah, ini harta lah. 1/40 kena keluarkan. Kalau tak keluar, syuja'un aqra, ular kepala botak yang beracun cukup dahsyat sedang menunggu dalam kubur atau menunggu di akhirat bagi orang-orang yang tidak menjalankan, tidak membayar zakat. Tapi yang itu kita tak nak bincang. Yang kita nak bincangnya nadbun, muasatu bin nadbi, orang panggil timbang rasa, bertolak ansur, kerjasama dalam bentuk sunat. Yang pertama sekali, darjat yang paling tinggi sedekah, infak fi sabilillah, dan darjat yang kedua dia panggil as-salaf ataupun al-qardu, kita beri hutang. Ini termasuk dalam muasah. Habis hutang ni tak semesti orang bayar lagi, itu cerita lain. Kalau kita sudah pasti sahabat kita ni memang tak mampu nak bayar, dengan keuangannya yang sangat dahsyat, yang kekangan yang begitu kuat, keperluan dia sangat mendesak, kita lepaskan hutang. Itu lebih baik daripada kita duduk tangguhkan tempoh kan. Itu lebih baik. Tapi jangan lepas awal. Kalau lepas awal nanti dia pula pergi cari orang lain pula, semua orang lepas belakang, akhirnya dia memang tak berniat nak bayar hutang, kita kata itu bermasalah. Kerana itu tuan-tuan yang kita banyak terperangkap dengan hutang ni, Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa dia berhutang, dia niat nak bayar, Allah Ta'ala akan tunaikan insya-Allah. Tapi kalau dia niat memang tak nak bayar, hutang ni, saya hutang ni besok bayar, macam-macam dia punya. Ni skema hidup main dalam internet ni. Dahsyat. Dia tukar gambar orang. Gambar saya berapa kali dah kena. Kawan-kawan hantar, ustaz, ada masalah apa? Ada masalah apa ni? Duk minta duit dengan orang ni. Kata masalah penipu, itu tak ada masalah. Masalah skema dia tipu. Tak ada. Kita tak ada masalah. Alhamdulillah hidup sihat walafiat. Kalau kita betul-betul terdesak, takkanlah kita nak buat nak iklan sampai begitu sekali tak, kecuali dalam keadaan yang suasananya lain. Orang mari. Maka sesiapa yang sanggup untuk mengeluarkan hartanya, sama ada sedekah atau beri hutang kepada orang, hurrima alaihi, haram ke atasnya menuntut ganti rugi, menuntut faedah, tidak boleh. Wa kadzalikal ma'ruf, demikianlah semua perkara-perkara kebajikan, semua perkara-perkara yang baik, tidak boleh kita minta bayar balasan, tak boleh. Boleh buat contoh tidak? Payah kalau nak tak faham macam ni. Saya kata mudah ya contoh ya. Tapi tuan-tuan buka sikit dada, lapangkan sedikit pemikiran. Ayat yang dibaca oleh imam kita pagi Jumaat. Innama nut'imukum, ingat belakang dah surah tu. Liwajhillah. Lagi? La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sesungguhnya kami beri kepada kamu, beri makan kepada kamu liwajhillah. Kami tak minta balasan, tak minta terima kasih. Itu asal. Tapi dalam budaya kita jangan main. Kalau kita panggil orang makan, berapa kerja dia kena buat? Saya tak tahu budaya masyarakat di sini. Ada setengah kampung, kalau saya pergi kadang-kadang nak sampai ke menu makanan, 4 kerja dulu. Macam mana? Mula-mula sampai, sejadah dah. Ustaz, solat hajat dulu. Maya hajat. Ingat lepas maya hajat ni, dapat dah. Boleh makan dah. Kita dah lapar dah. Keluar baby pula dah. Tahniah. 2 kerja pula. Ada orang sakit ustaz, minta tolong air tawar sekali lagi. Jampi air pula. Macam-macam dia punya arahan nak dapat ke makanan. Tuan-tuan kena ingat, saya tak kata salah, tidak menyalahkan. Tapi darjat innama nut'imukum liwajhillah itu sudah lari daripada channel.
Kerana itulah kata sebahagian ulama tafsir, bukan semua, dia mengatakan siapa dia beri makan kepada orang, dia minta seorang itu doakan saya ya, doakan saya, itu pun minta balasan. Banyaklah kita minta balasan ni kalau macam ni. Kata dia Tahir, wa kadzalikal ma'ruf kulluhu, semua kebaikan yang kita buat pada orang tak payah minta. Dia sebenarnya dalam sunnah Nabi SAW sudah ada. Man akala ta'aman, siapa dia makan makanan di rumah orang atau orang beri makanan kepada kita, kita yang doa kepada dia. Tak perlu tuan rumah suruh. Tak perlu tunggu tuan rumah kata doakan. Kita sendiri selepas kita makan, ya Allah, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, ya Allah berkatilah tuan rumah ni, berkatilah rezeki mereka, luaskanlah rezeki dia, berkat. Kita yang doa. Tapi oleh kerana masyarakat kita ni tidak pandai dalam sunnah bab makanan ni, dia pandai sunnah belum makan, ya, lepas makan balik ya. Yang dia tahunya jangan lupa panggil pula itu je. Maka terpaksalah tuan rumah meminta supaya dia tidak kehilangan peluang untuk didoakan oleh sahabat-sahabat yang datang. Tapi darajat yang tinggi, first class punya it'am, kita tak minta apa-apa. Orang doakan alhamdulillah, ataupun kalau kita nampak susah sangat, kita buat banner. Saya selalu cadangkan kepada sahabat-sahabat yang buat kenduri, walimah contohnya, walimatul urus, kahwin anak, kita buat banner besar dekat pintu. Yang pertama sekali, doa kepada pengantin. Doa kepada pengantin, barakallahu lakum. Setiap orang mari, dapat rombongan, DJ kena cakap, tuan-tuan jangan lupa baca doa selamat datang itu, ucapan daripada pengantin yang tertulis di banner, baca. Nak balik keluar dewan, doa kepada tuan makanan. Kita kata kalau inilah dibudayakan dalam masyarakat, 1000 orang yang datang mari ke kenduri kahwin anak kita, 1000 orang mendoakan keberkatan. InsyaAllah dalam 1000, kalau ada 2 orang yang mustajab doa, bahagia anak kita sampai ke syurga, insyaAllah. Tapi apa boleh buat, semuanya disambut dengan lagu-lagu ya. Lagu kahwin, selamat perkahwinan. Yang tua pun semangat juga. Mari pula zaman TikTok hari ni lompat habis. Yang tua, yang muda habis lompat. Nak kata apa ni? Semalam saya pergi sebuah masjid, pengurusi masjid kata teruk, Ustaz, geruk masjid telah dimasukkan oleh warna-warni PRU ni. Saya kata, saya cadangkan daripada admin masjid, tulis itu oleh kerana waktu-waktu ni waktu gawat, kita blok dulu dia punya share. Hanya admin masjid saja yang boleh share untuk mengharmonikan masyarakat. Balik pula kepada kita. Masyarakat jahiliah dan juga masyarakat yang dulu, mereka telah menggunakan sistem ahlung dan sistem riba. Ahlung dah ada zaman tu? Ya, ahlung dah ada. Mana cerita? Tuan-tuan dengar cerita baru kita rasa dekat dengan perbincangan kita ini, insya-Allah. Sewaktu Abu Sufyan bawa balik barang-barang dagangan daripada Syam, nak balik ke Mekah, dia akan lalu ke Madinah. Madinah ni musuh besar mereka berada di Madinah. Bagi dia lah Nabi SAW dengan para muhajirin yang telah dirampas harta di Mekah. Maka Abu Sufyan hantar Damdam pergi ke Mekah, maklumkan kepada Abu Jahal, siapa nak barang-barang dia selamat, hantar mari bantuan ketenteraan untuk mengawal. Jadi Abu Jahal istihar, tuan-tuan barang, ahli-ahli korporat yang ada kepentingan dalam barang dagangan ini, hantar wakil, hantar keluar cepat. Abu Lahab, mendiang Abu Lahab, tokoh besar, dia takut nak pergi lawan Nabi. Dia kata dia kalau pergi lawan Nabi dia mati. Dia tahu, dia kena anak saudara dia, bukan main-main. Habis dia pergi cari orang hutang dia. Hutangmu cukup tak ada? Cukup dah. Mana bayar? Tak ada. Siap, bawa senjata. Pergi ikut Abu Jahal, ganti aku. Betul-betul sistem ahlung yang diguna sekarang. Ahlung ni tak boleh, kalau tak boleh bayar hutang, anak dia ambil. Barang-barang kita dia rampas, ataupun kena ada orang yang kena rantai, macam-macam dia punya. Saya kata sistem ahlung zaman dulu, ahlung zaman kita ni lebih kurangnya. Abu Lahab seorang-seorang yang orang tak boleh bayar hutang, dia hantar pergi ikut Abu Jahal. Habis sistem riba memang berlaku di zaman dia, dipanggil riba al-jahiliyah.
Riba jahiliah ni, kalau orang bayar buta tak dibayar, lagi naik dia punya interest, dia punya riba makin naik. Maka kerana itulah para jemaah sekalian, apabila datangnya Islam, datangnya rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan rahmat, maka Allah SWT telah mengharamkan riba dan mengekalkan sistem hutang boleh dibenarkan, ad-dain dibenarkan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuh. Allah Taala sebut di akhir Baqarah tu, apabila kamu berhutang, tulis. Maka ketika itulah kita tengok betapa besarnya pengharaman riba ni. Allah tengok kepada hakikat riba itu sendiri adalah satu sistem yang zalim. Kita tak boleh tengok kepada hakikat orang. Macam kita kata sekarang ni, kalau tak ada riba, macam mana bank nak hidup? Macam mana perniagaan nak berjalan? Macam mana? Kita mengatakan Allah tak tengok kepada beberapa individu, yang dia tengok kepada kelompok kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat ini, iaitulah kepentingan tolong-menolong. Maka kalau semua tak boleh butang, tak boleh ambil keuntungan, macam mana kita nak? Jawabnya, di sana ada sistem mudharabah, adanya sistem-sistem dalam Islam yang boleh kita tukar, kita modify daripada sistem riba al-jahiliyah itu kepada sistem yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang mengajak kepada kita supaya ada ruang yang lain yang boleh diterima. Tapi itulah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Manusia ni apabila dia terikut peraturan Allah Azza wa Jalla, maka datanglah banyak perkara yang akan memberi kepincangan dalam masyarakat. Itu yang pertama. Maknanya mari sistem riba, terhapusnya sistem al-muasah. Yang kedua, kita ringkaskan tajuk. Yang kedua, apakah maqasid? Apakah tujuan pensyariatan Islam di dalam pengharaman riba? Dia kata al-bu'du, hikmah dia nak jauhkan orang Islam ini daripada malas untuk bekerja, untuk istismar, invest dia punya duit dia. Ini berapa lama kita tengok hari ni, senang je, ada duit pergi labur dalam saham-saham, dia tak ada buat apa, dia relax duduk tunggu dia punya statement. Harian ke bulanan ke, tengok masuk hari ni masuk 3,000, hari ni esok 10,000, esok juta. Maknanya dia tak buat kerja, dia duduk bagi duitnya. Tetapi berbeza dengan sistem mudharabah. Sebab mudharabah ni orang kena bekerja, kita kena mutaba'ah. Pasar suruh dia punya kedai kita ni laku tak laku, barang-barang kita ni dapat diterima oleh orang ke tidak. Maka Islam mengharamkan perkara ini supaya orang tidak hanya menunggu keuntungan yang datang secara rehat, tapi dia kena bekerja, dia kena duduk dalam suasana yang demikian. Kata sebagai penutup daripada kata-kata Syekh At-Tahir ini rahimahullah, laqad qadal muslimuna qurunan tawilan. Umat Islam duduk dalam beberapa kurun, beberapa abad yang lama. Lam yarau, tidak ada dalam sistem mereka berhajat kepada berinteraksi dengan riba. Tak ada. Zaman Nabi dihapuskan total, riba sudah hapus. Bahkan Rasulullah SAW di saat akhir Nabi nak wafat, ketika khutbah Hajjatul Wada, tuan-tuan boleh tengok khutbah Nabi terakhir di Arafah, Nabi kata inna ribal jahiliyati mawdu'. Riba yang diamalkan dalam jahiliyah semuanya dihapuskan, dan riba yang pertama aku hapuskan riba Ammi Al-Abbas. Kebetulan pak saudara dia ada terlibat, maka Nabi kata aku batalkan yang pertama sekali yang terlibat dengan pakcik aku. Itu dia panggil ilmu dari sudut psikologi dakwah. Kalau kita nak guna, kita nak larang, kita kena larang larang keluarga kita, larang orang dekat dulu, baru orang lain kata tu ni. Kalau kita larang orang lain, dia kata pakcik dia pun suruh orang lain solat Jumaat, dia keluarga dia tak pergi. Suruh orang lain tutup aurat, bini pun berjambul, kita kata siapa nak ikut kita. Maka Nabi SAW telah menggunakan pendekatan psikologi. Dia larang yang abah dulu, pakcik dia,
barulah diikuti dengan orang lain. Maka lepas pada zaman Nabi, zaman sahabat, bahkan zaman qurun al-Islamiyah, tidak ada muamalah dengan riba sehinggalah datang siyadatul alam. Apabila alam ini dijajah oleh para penjajah, maka ketika itulah muamalah kita terikat dengan sistem riba al-jahiliyah yang telah dihidupkan balik oleh puak-puak penjajah dalam negara-negara umat Islam. Maka kita hari ini, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh bantu? Apa yang kita boleh menyelesaikan? Saya kata alhamdulillah, negara kita khasnya negara Malaysia, di antara yang awal juga memperkenalkan balik sistem muamalah Islamiah, walaupun ada lagi orang kritik. Oh, dia kata tidak Islamik sepenuhnya. Kita kata sekurang-kurangnya kalau kita berdepan dengan malaikat tanya nanti, kita kata kita sudah berusaha nak keluar daripada kekangan riba, nak keluar daripada saham-saham yang tak patuh syariah kepada saham yang patuh syariah. Kita mengatakan kita sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau langsung tak ada, kita kata nak apa? Sahabat-sahabat kita yang panel syariah dalam KWSP, dia kata, Ustaz, maklumlah pada orang kampung, pegawai-pegawai yang terlibat dengan ni, masih ramai lagi orang Islam yang tidak pindah daripada akaun konvensional kepada akaun Islami. Masih lagi ramai. Sebab apa tak pindah? Yang pertama sebab dia pun tak cana, dia tak tahu. Apa saja asal boleh duit dia jalan-jalan. Itu kita kata dia tak pindah kerana kejahilan. Mudah-mudahan Allah Taala maafkan. Mudah-mudahan. Tapi yang tahu, cuma dia kata berbeza suasana bila mari waktu iklan dividen, yang ni tinggi peratus, yang Islami rendah. Bahkan ada yang menyatakan penyesalan dia kerana tukar kepada syariah. Kita kata subhanallah, kerana beberapa khutamid dunia, beberapa cebisan daki-daki dunia, kamu sanggup mengatakan penyesalan kerana tukar kepada syariah. Kita kata bagaimana kita dengan nak berdepan dengan fa'zanu biharbin min Allah, kamu akan mengisytiharkan perang dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan motivasi yang kita dengar ini, tazkirah daripada para mufassirin ini memberi sentuhan kepada kita untuk bermuhasabah di mana ke duit kita sekarang, di mana ke saham-saham yang kita laburkan, di mana ke tempat yang sepatutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita audit sekarang diri kita sebelum kita diaudit oleh malaikat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu jelah tazkirah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.